Tuhan, kita rasakan betapa Dia sangat cintakan hamba-Nya. Kita kan sanggup berjuang, sanggup mati kerananya. Kita kan sanggup berkorban apa saja gerananya. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Imam Mahdi lahir, putra Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi akan berjuang terlebih dahulu. Apa yang diperjuangkan? Jadi pada petang ni saya akan berkongsi sekali lagi ringkasan-ringkasan poin-poin penting berkaitan dengan peranan ataupun tokoh Fatah At-Tamimi. Boleh jadi yang mendengar sekian banyaknya video-video saya berkaitan dengan Imam Mahdi dan Fatah At-Tamimi masih lagi penin. Masih lagi tak dapat mengenali Fatah At-Tamimi ataupun Jemaah Kebenaran. Maka petang ini saya menyebutnya tentang peranan Fatah At-Tamimi, iaitu tokoh sebelum Imam Mahdi zahir. Sebenarnya Imam Mahdi dah yang mula-mula zahir, dah saya bagi tahu banyak kali. Kemudian dia berperanan sehinggalah dia gaib kerana Yahudi nak bunuh dia. Dan banyaklah orang kita ni mengistilahkan Imam Mahdi ni tak gaib. Dia ni sembunyi dalam terang. Sampai ke sudah sembunyi dalam terang tu orang tak kenal. Sampai dah keluar esok baru orang kenal. Itu tak betul. Sangatlah tak betul. Memanglah Allah berkuasa melakukan begitu. Nabi dah bagi tahu dah. Ciri-ciri Imam Mahdi tu sekian banyaknya. Jadi maknanya tokoh Imam Mahdi ni bolehlah sangat orang mengenalinya. Maka tidak mustahil orang menemuinya. Sekarang ceritanya daripada Fatah At-Tamimi. Sebab dia yang paling hampir dengan Imamul Mahdi. Maksudnya dia wazir. Dia pun telah dijaga daripada kecil oleh khalifah-khalifah yang mengamalkan zikir ataupun aurat Imam Mahdi ni. Baik. Sebelum Imam Mahdi lahir, saya sebut tadi dah, Fatah At-Tamimi berjuang lebih dulu. Apa yang diperjuangkan? Dia buat jemaah. Kemudian dapat daulah. Macam mana dapat daulah? Ini saya ambil ringkasan saja daripada hadis Nabi SAW. Dapat daulah tu orang beri daulah. Orang beri kuasa negara. Tapi kalau masuk politik yang ada sekarang ni, sistem politik yang ada sekarang ni, diorang nak dapat daulah kena lawan dulu. Masuk bertanding dulu. Tapi Fatah At-Tamimi buat jamaah dulu. Islam sebagai satu cara hidup. Ada contoh role model. Kemudian dapat daulah. Dan negara dah teruk, akhirnya dapat daulah. Dah darurat sangat, nazak sangat dah. Lepas dapat daulah, berkat sebab pemimpin ni baik, hebat, kaya. Selesai hutang, saya ulang banyak kali tu. Dan akhirnya dapat menguasai Asia. Akhirnya menguasai dunia bersama dengan Imam Mahdi. Maka Fatah At-Tamimi inilah yang melahirkan Ikhwan dan As-Saib. Apa itu Ikhwan, apa itu As-Saib? Tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi ni gelarannya Ikhwan, tentera elit. Yang dahsyat-dahsyat lah. Dan As-Saib, beribu-ribu jumlahnya. Mereka itulah yang akan diserahkan kepada Imam Mahdi apabila dia zahir nanti daripada alam gaib. Saya tekankan banyak kali ni. Tapi ini bukan versi Syiah. Syiah tu dicipta oleh Yahudi juga. Supaya kadang-kadang umat Islam yang tak dalam ilmunya, dia keliru lagi. Bila sebut Imam Mahdi gaib, Syiah. Bila sebut Imam Mahdi gaib, Syiah. Ini tambah lagi orang awam. Yang saya katakan bahawa orang awam ni, dia belajarnya sedikit-sedikit. Atas dasar semangat. Yang semangat lah. Jadi dia tak tahu banyak tapi semangatnya lebih. Maka dia nak masuk campur urusan yang dia tak tahu. Macam Imam Mahdi, Fatah At-Tamimi. Bab Imam Mahdi dan Fatah At-Tamimi sebenarnya satu bab yang agak terasing. Yang perlu ilmu pengetahuan yang luas. Kena tahu guru yang pakar. Yang warak lagi. Yang bertakwa lagi. Mendapat ilham. Baru dia boleh faham. Bukan baca-baca je boleh dapat macam tu ilmu tu. Maka Fatah At-Tamimi ini adalah salah seorang daripada
wazir atau menteri Imam Mahdi. Jadi di waktu itu bila Imam Mahdi dah zahir, dah keluar, dunia dibagi kepada 7 zon. Setiap satu zon ada satu wazir. Zon timur wazirnya Fatah At-Tamimi. Sebab itu bila datang awal kurun, contohnya dulu 1401 Hijrah, umat Islam dah cari mana dia Fatah At-Tamimi. Sebab setiap 100 tahun akan zahir seorang mujaddid. Kerana hadis sudah beritahu. Patutnya begitu. Jadi ni tak cari. Tak cari tak faham. Tak faham tak cari. Yang faham siapa? Yahudi. Yahudi pula jatuh faham. Mereka cuba nak bendung. Mereka tahu janji Allah tak boleh batal. Cuma dia boleh lambat-lambatkan dan susah-susahkan sebagai usul ikhtiar dia. Itu pun kalau Tuhan izin. Jadi patutnya sejak awal kurun kita sudah cari Fatah At-Tamimi yang datang dari timur. Ini kita pula terlebih pandai. Oh, timur tu mesti Arab. Oh, orang Arab mesti hebat, dahsyat. Yang mula-mula Nabi datang kepada bangsa Arab lah. Untuk memperbaiki diorang. Akhirnya barulah mereka menjadi bangsa yang hebat. Apabila mereka bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad SAW. Jadi patutnya ulama' dah syarah ni. Patutnya. Sepatutnya tu bukan makna semestinya. Sepatutnya ulama' dah syarah, dah kempen merata tentangnya. Tapi tak pernah dengar pun dari dulu ni. Kita pula tentang pula Fatah At-Tamimi, hentam pula tuduh macam-macam lagi. Nampak tak? Ulama' akhir zaman. Apabila Fatah At-Tamimi sudah dapat buat jamaah, jamaah dah sempurna, berkembang, ada contoh, ada bermacam-macam bidang yang sesuai dengan zaman ini, sampai ke peringkat dunia, maka barulah orang tabik spring. Baru orang nampak. Kalau tidak, dituduh memanjang dia tu. Sehingga dapatlah daulah. Maka daulah itulah tidak lain dan tidak bukan Malaysia ni lah yang tercinta. Jadi jangan ada di antara kita yang takut, yang bimbang. Jemaah kebenaran bukan militan. Bukan kasar. Dia tak ambil jawatan, tak rebut pun. Orang bagi. Nampak? Sampai orang bagi. Cantiknya Islam. Islam tu indah. Macam zaman Nabi Muhammad lah. Dapat Madinah tu orang bagi. Bukan tergedik-gedik nakkan jawatan, nakkan kuasa. Samalah juga Fatah At-Tamimi. Jadi jangan silap faham. Dia bukan militan macam Taliban tu. Itu pun Taliban tu orang dah banyak dah salah faham. Orang anggap dia tu tentera Imam Mahdi. Jadi bila dapat daulah, kuat. Bukan mana bila Islam lemah. Itu Islam yang orang salah faham. Bila nampak Islam, nampak selebik. Bila nampak Islam, nampak tak kuat. Bila dapat Islam, maknanya nampak lekeh. Bukan macam tu. Bila dapat daulah, dah kuat. Berkat. Dengan duitnya, dengan khazanahnya, dengan buah-buahannya, dengan suburnya. Sampai bersatu Asia. Sekalipun bukan Islam, nampak tu. Faktor karamah tu. Akan boleh bersatu. Jadi bila Asia kuat, bersatu, maka ia akan tawan dunia. Sekarang pun Amerika dah lemah sebenarnya. Sekarang pun Amerika sudah lemah. Dan bangsa Melayu yang bertakwa, bukan bangsa Melayu saja. Kalau bangsa Melayu setakat makan petai, setakat makan ulam-ulam ni, ulam raja. Jadi bukan begitu. Melayu yang bertakwa. Tapi Melayu. Kini giliran orang bangsa Melayu. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah gilirkan. Setiap bangsa itu akan menguasai dunia. Sekarang giliran bangsa Melayu menjadi empire dunia. Tunggulah. Jangan samakan dengan orang kafir. Tengok tentera, tengok ini, tengok ekonomi. Bukan begitu. Tapi nanti insya-Allah Malaysia akan jadi satu kuasa ekonomi dunia yang hebat, dahsyat, luar biasa. Tak mustahil, apa nak herankan. Kita bukan nak bertuhankan kepada otak kita, akal kita. Bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang apa tugas Fatah At-Tamimi? Yang pertama, lahirkan jemaah. Yang kedua, satukan daulah. Daulah telah diberi. Yang ketiga, melahirkan ikhwan. Yang diceritakan oleh hadis. Tentera Imam Mahdi di akhir zaman gelarannya ikhwan. Saya cerita banyak kali. Ini ringkasan. Jadi saya tak payahlah bagi dalil-dalil. Kalau nak cari dalil, pergi cari. Ikhwan tu hanya ada semusim. Seperti para sahabat. Selepas zaman Rasulullah, selepas zaman Nabi Muhammad SAW, tak ada lagi sahabat. Tidak lagi dipanggil dengan gelaran sahabat. Tetapi dipanggil tabi'in. Selepas tabi'in, dipanggil tabi'in. Selepas tu tak disebut lagi orang gelaran. Kerana orang Islam dah tak menentu dah. Dah banyak jahat dari baik. Orang jahat lebih ramai dari orang bertakwa. Di akhir zaman, disebut akan ada satu etnik
etnik Melayu baru yang dipanggil Ikhwan dan Asaib yang dilahirkan oleh Fatah tu ni. Bukan ulama-ulama biasa, bukan. Giliran Mujadid, saya dah bagi tahu. 100 tahun datang Mujadid. Tentulah dia punya special, istimewa yang amat sangat. Ikhwan dan Asaib dilahirkan oleh Fatah Atami sebagai sebab tidak ada sebelum dan selepasnya. Hanya ada di waktu ini. Maknanya waktu ini ni waktu Fatah Tamin lah. Untuk diserahkan kepada Imam Mahdi. Kalaupun kita tidak boleh jadi pemimpin, kita ni tak boleh jadi pemimpin sebab pemimpinnya dah siap dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 7 wazir. Dan ada istilah iaitu Satria Piningit. Fatah Tami itu sebenarnya yang disembunyikan. Juga ada Haris Al-Haras yang bukan pemimpin. Haris Al-Haras menunggu Fatah At-Tami di Khurasan akan serahkan Panji Hitam, serahkan tenaga ataupun tentera kepada Fatah At-Tami. Haris Al-Haras ni walaupun dia bukan pemimpin tapi tukang guide sebagai setiausaha lah, ibaratnya begitu. Jadi sepatutnya kalau kita faham, kita berebut nak jadi Ikhwan dan Asaib, berebut sungguh. Sungguh-sungguh, bukan omong kosong, betul-betul. Sebab Ikhwan dan Asaib ni dijamin selamat di akhirat. Itu wali semua. Jadi pernah tak kita dengar umat Islam berjuang cara sekarang ni? Jadi sepatutnya kita dah lama dah cari Fatah Tami. Kerana apa? Di tangannya lahir Ikhwan dan Asaib. Bahkan wajib berbaiat dengannya. Kita ni tak tahu lagi Ikhwan tu apa, Asaib apa, tak percaya lagi, tak yakin lagi, perli lagi, tuduh lagi macam-macam. Tak pernah dengar. Sedangkan Yahudi tahu hal ni. Sedangkan janji Tuhan itu pasti berlaku. Sebab itulah Yahudi ni bina pengkalan di Singapura, tentera Amerika bina pengkalan di Indonesia. Diorang dah tahu Islam akan bangkit daripada timur Nusantara ni. Diorang dah tengok dah negara-negara Arab habis hancur akhir zaman ni, hancur. Hancus. Nampak daripada mata kasar, daripada akal kita macam tak logik atau memang tak logik. Tapi Allah boleh buat tak yang tak logik tu jadi kenyataan? Boleh lah sangat. Malaysia, Indonesia, Thailand semuanya akan bersatu. Asia akan bersatu. Dan apabila Imam Mahdi lahir, kita ni, kalau kita tergolong lah, kalau kita termasuk lah. Tapi kalau kita ni tak bertobat lagi, tak baik, takkan nak ambil kita. Dah orang jahat. Orang fasik nak masuk jadi tentera Imam Mahdi ni kenalah wali-wali belaka, tahap wali, tahap tinggi. Cuma kita usahalah nak jadi baik. Mudah-mudahan. Kita jangan rasa layak pula, jangan perasan sangat pula. Kita kena rasa kita ni tak layak. Jadi orang Melayu yang bertakwa, rumpun Melayu termasuk Jawanya, Bugisnya, siapa-siapa sajalah, yang penting bertakwa. Lebih-lebih lagi Ahlul Bait. Bila IM lahir, Imam Mahdi lahir, dia akan ambil balik Palestin. Jadi sepatutnya kita berlumba-lumba, berjuang untuk menagih janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ikhwan tadi adalah pengikut Imam Mahdi yang solid, tentera elit. 313, ada yang 314, ada yang 305. Jadi kita berebutlah. Bukan saja tunggu je, benda tunggu. Macam kita hebat lagi pula. Orang cari kita. Kita lah cari kebenaran tu. Selain daripada Ikhwan dan Asaib ni, orang soleh, orang awam. Kalau ada orang soleh, orang awam, tak ada lagi jaminan selamat tu. Tambah-tambah nak jumpa dengan Dajjal nanti. Jadi itulah perjuangan kita yang sebenarnya, insya-Allah. Jadi semuanya baik. Ulang saya sebab buat rumusan. Tentera Imam Mahdi, terutamanya pemimpinnya Fatah, tentera Imam Mahdi, Jamaah Kebenaran, pemimpinnya Fatah At-Tamimi, serta ahlinya adalah Jamaah Kebenaran. Kita beruntung, Malaysia beruntung. Sebab itu tuan-tuan, sekarang ni dengan bahana, dengan masalah yang kita tak dapat selesaikan sehingga tahap ini, itulah sebenarnya satu isyarat laluan untuk kezahiran Fatah At-Tamimi. Jangan tak percaya. Kita lihat kuasa Allah. Kalau tak percaya cakap saya tak apa. Tapi kena yakin dengan kuasa Allah. Dia boleh buat segala-galanya. Ada hadisnya terang lagi bersuluh. Takkan semua saya nak hadis. Semua satu sepatah hadis. Satu mata hadis. Apa ramai dah ustaz-ustaz cakap tentang hadis. Kita pun tak ikut juga. Yang pentingnya kita yakin. Quran hadis dari
Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang ni kita kena amalkan Islam yang sebenar, insya-Allah. Kita cubalah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun maaf daripada saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.